Saya ingin bersama dengan seorang lagi pakar undang-undang, pakar perlembagaan, iaitu Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal, Nik Mahmud, pengamal undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Prof, sebelum ini ditemu bual oleh kami apabila kami ajukan soalan mengenai darurat ini. Tapi reaksi yang Prof dapat berikan pada ketika itu ialah, kalau dapat dilihat daripada artikel ini, darurat adalah langkah terakhir reda kemelut politik negara. Ini kata Prof baru-baru ini. Prof kata dilihat langkah yang terbaik, tetapi jika tiada lagi rundingan dapat diselesaikan oleh kedua-dua belah pihak dan menyebabkan keadaan sukar di mana pilihan kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada membubarkan parlimen ataupun menyelesaikan cara lain, mungkin darurat itu boleh dilakukan. Soalan ini kami ajukan kepada Prof pada hujung minggu lepas, 17 Oktober, 16 Oktober pada ketika itu. Situasinya pada ketika itu kita tidak tahu sama ada genjatan politik akan berlaku, bagaimanakah kemelut politik ini akan berpanjangan. Akan tetapi dalam konteks pada hari ini, jika soalan itu diajukan semula Prof, sejauh mana langkah pemasyuran darurat itu bakal diambil oleh kerajaan berdasarkan spekulasi yang ada? Apa kemungkinannya Prof? Assalamualaikum. Terima kasih kerana memberi saya ruang untuk petang ini. Dalam konteks darurat itu sendiri, kuasa Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat, dan apa yang kita tahu bahawa Baginda mengisytiharkan darurat itu mengikut peruntukan perkara 150 perlembagaannya. Dan kalau dulu adalah spekulasi, adalah perdebatan mengatakan sama ada Baginda mengisytiharkan darurat itu ikut nasihat Perdana Menteri atau dan Kabinet ataupun atas inisiatif Baginda sendiri, ya. Tapi itu adalah soalan akademik. Tapi yang pentingnya ialah Baginda mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan darurat. Ya. Kalau kita lihat konteks apa dipanggil sebagai konteks keadaan sekarang inilah. Saya bercakap minggu lepas bahawa perlu ada darurat selangkah terakhir, ya. Namun cakap-cakap dan khabar yang sangat kuat mengatakan akan berlaku darurat atas dasar bahawa kemelut politik ini tidak dapat diselesaikan dengan cara perundingan, ya. Dan kalau kita lihat seluruh ruang lingkup kuasa mengisytiharkan darurat itu adalah kuasa yang luas. Dan tidak semestinya darurat itu diisytiharkan kerana ada suatu peperangan atau ada satu suasana yang mengganggu-gugat keamanan negara. Darurat juga boleh diisytiharkan jika berlaku kemelut ekonomi, berlaku bencana alam dan sebagainya. Dan dalam konteks kemelut politik juga boleh diisytiharkan darurat atas dasar bahawa ia bertujuan untuk menyelesaikan kemelut politik itu supaya semua pihak dapat ditendangkan, dan satu langkah yang lebih drastik diambil untuk memastikan tidak ada persengketaan berlaku seterusnya, ya. Jadi kalau kita lihat apa yang sedang berlaku sekarang ini dan apa yang sedang diwar-warkan dan dikabarkan, walaupun kita belum dapat kepastian yang jelas sama ada akan berlaku darurat atau tidak, maka dikatakan bahawa wujud satu keadaan di mana kalau parlimen bersidang, maka jika bajet 2021 dibentangkan, mungkin berlaku bajet itu tidak diluluskan dengan majoriti mudah di Dewan Rakyat. Dan maka dengan itu, maka mungkin berlaku pembubaran parlimen dan berlaku pilihan raya dalam keadaan suasana negara menghadapi pandemik yang belum selesai. Maka pilihan raya mungkin satu jalan yang tidak seharusnya dia berlaku, ya. Jadi sebab itulah dikatakan bahawa langkah yang cara yang terbaik adalah kita isytiharkan darurat, kita tangguhkan parlimen atau prorokkan parlimen, maka kita bagi masa dan ruang untuk pandemik ini selesai atau dapat dikawal, maka barulah kita selesaikan isu-isu politik, isu-isu ekonomi pada masa itu. Prof, kalau mengambil kira apa yang Prof katakan tadi, sekiranya darurat itu dilakukan dan sekiranya benar, ianya akan dilakukan di seluruh Malaysia. Ini cukup berbeza dengan darurat yang berlaku di Sarawak dan juga Kelantan kerana hal politik pada ketika itu, dan juga darurat bencana yang berlaku juga di Sarawak tahun 1997 dan di Johor pada tahun 2006. Jadi
Adakah parlimen akan digantung? Adakah bajet ataupun belanjawan 2021 yang bakal dibentangkan pada 6 November depan tidak akan bersidang ataupun bagaimana, Prof? Kemungkinan yang bakal berlaku. Bercakap tentang bajet itu sendiri adalah penting bajet itu diluluskan sebelum tahun berikutnya, ialah kerana kalau tidak diluluskan pada tahun berikutnya, maka perbelanjaan kerajaan tidak boleh dilakukan dan mungkin gaji penjawat awam tidak boleh dibayar dan semua projek-projek yang telah ditetapkan telah diputuskan tidak boleh dilaksanakan. Jadi itu bajet sangat penting. Kalau kita rujuk kepada konvensyen perlembagaan, konvensyen perlembagaan iaitu adat resam perlembagaan itu ialah bahawa jika bajet tidak dibentangkan, maka kerajaan itu seharusnya tidak dapat berjalan dengan baik dan kerajaan itu tidak boleh diteruskan dan sepatutnya Perdana Menteri meletakkan jawatan. Namun kalau kita lihat konteks darurat dan bajet itu, pertama, kalau isytiharkan darurat, maka kalau parlimen bersidang, maka ia akan terus bersidang. Ya. Tapi kalau kalau yang di-Tuan Agong prorokkan parlimen, maka parlimen tidak akan bersidang, tapi darurat dilaksanakan dan fasa yang di-Tuan Agong untuk membuat ordinan yang berkaitan dengan supply bill atau ordinan tentang bajet boleh dibuat melalui ordinan yang diluluskan oleh yang di-Pertuan Agong. Itu secara amnya apabila darurat itu diisytiharkan, maka peruntukan dalam perlembagaan kecuali beberapa peruntukan di bawah perkara 150 klauza 6A yang menyebut bahawa perkara-perkara berkaitan dengan kewarganegaraan, hal ehwal undang-undang Islam dan undang-undang persendirian, hak istimewa Sabah dan Sarawak tidak boleh diusik. Ya, tapi perkara-perkara lain misalnya dalam bentuk undang-undang yang perlu diuruskan untuk bajet dan sebagainya boleh diketepikan atau ditangguhkan dan ordinan boleh mengatasinya, ordinan darurat. Jadi maknanya kalau ada darurat kemudian parlimen ditangguhkan atau prorok, maka ordinan akan dibuat untuk meluluskan perbelanjaan untuk 2021. Itu mungkin akan berlaku lah. Prof, saya ada beberapa soalan lagi tapi sedikit perkembangan yang baru kami terima khususnya di Kuantan di mana difahamkan melalui wakil kami di Astro Awani di Kuantan mengatakan bahawa yang di-Pertuan Agong Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah berangkat tiba di Istana Abdul Aziz Kuantan sekitar jam 4.30 petang tadi. Dilihat kenderaan yang membawa baginda memasuki perkarangan Istana Abdul Aziz di Kuantan Pahang pada 4.30 dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pula tiba di Istana Abdul Aziz sekitar 4.40 petang. Ini perkembangan baru yang kita terima. Kami akan membawakan visualnya sejurus mendapat isyarat dari Kuantan. Itu perkara yang dimaklumkan ataupun disahkan oleh wakil Astro Awani di Kuantan. Tapi Prof, kalau dapat saya berikan ataupun Prof dapat memberikan perincian ordinan darurat dan juga seolah-olah ada beberapa modul darurat ini kalau ianya dilaksanakan. Dan dalam mengambil konteks COVID-19, impak ekonomi dan sebagainya, apa model yang terbaik yang perlu dilakukan? Dahulunya kita memberikan rujukan kepada Mageran yang berlaku pada 1969. Keanggotaannya daripada pakar-pakar, daripada ahli politik, daripada pelbagai pihak. Jika model darurat COVID ini dilaksanakan, sekiranya ianya dilaksanakan nanti, apa bentuknya? Siapa yang perlu menganggotai dengan mengambil kira masalah yang dihadapi sekarang ini? Kalau kita baca sejarah Mageran 1969 misalnya, timbalan Perdana Menteri masa itu dilantik sebagai pengerusi. Dan maknanya sesiapa yang pada pandangan Perdana Menteri yang dapat menjalankan tugas dengan baik, maka akan dilantik sebagai pengerusinya majlis ataupun berjua bentuk persyaratan kuasa yang khas untuk memastikan bahawa perjalanan segala bentuk projek atau segala bentuk perancangan untuk memastikan COVID ini dapat dikekang atau ditangani itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Jadi apakah bentuk undang-undang yang perlu dalam konteks ini? Saya rasa undang-undang yang sedia ada ini
mungkin ada kekangannya, iaitu mungkin dari segi hukumannya masih terlalu rendah apabila orang ramai masih lagi enggan mematuhi MCO dan juga PKP yang telah dilaksanakan, masih lagi ramai yang keluar tanpa sebab dan sebagainya. Maka saya rasa undang-undang yang akan diluluskan dalam bentuk ordinan darurat ini memastikan bahawa hukuman mungkin lebih berat dan lebih tegas dalam melaksanakan sekatan-sekatan, melaksanakan penjarakan sosial dan sebagainya. Itu saya rasa perancangan yang akan dibuat. Di samping itu, kita tidak mahu melihat bahawa tujuan darurat itu diisytiharkan untuk menyelesaikan kemelut politik itu saja. Ya, kerana kalau kita dilihat sebagai untuk tujuan kemelut politik, maka akan hilanglah keberkesanannya dari segi penerimaan orang ramai atau rakyat terhadap suatu peristiharan darurat. Jadi maksud saya ialah kenapa perlu ada darurat? Kerana kita perlu mengatasi isu pandemik ini dengan lebih berkesan, perlu ada undang-undang yang lebih tegas dan perlu ada undang-undang yang memberi banyak kuasa kepada pihak eksekutif untuk melaksanakan program-program pelaksanaan dan pelindungan. Ya. Misalnya mungkin ada undang-undang yang membenarkan penggunaan harta benda persendirian untuk tujuan mengatasi isu COVID-19 ini. Mungkin juga perlu ada satu undang-undang membenarkan penggunaan kawasan-kawasan tertentu untuk diambil alih sebagai pusat kuarantin. Jadi dengan adanya ordinan darurat ini, perkara-perkara yang berkaitan begitulah yang perlu dilaksanakan. Dan konteks ini saya rasa perlu ada perancangan yang lebih teliti untuk memastikan bahawa apa jua ordinan yang dibuat nanti ialah bertujuan memastikan bahawa pandemik ini dapat diatasi dan ditangani dengan baik. Prof, kalau kita dapat fahami juga apa impaknya kepada keseluruhan sektor ekonomi, masyarakat dan juga rakyat di negara ini. Kerana ini bertitik tolak kepada apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini, walaupun ianya sekadar spekulasi, tetapi indeks di Bursa Malaysia jatuh 5.52 mata hingga ke paras 1493.28 pada jam 4.28 tadi. Jadi perkataan darurat dan juga spekulasi itu mengherut dan juga memberikan kesan kepada sektor saham ekonomi dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya dalam konteks hari ini darurat itu perlu diambil dengan penuh berhati-hati sebelum diisytiharkan, ataupun kalau ianya diisytihar sekalipun ianya perlu mengambil kira keseluruhan aspek pada ketika dunia Malaysia pada hari ini cukup berbeza dengan apa yang kita refer ataupun kita rujuk 1970-an ataupun 60-an dahulu. Kita perlu faham bahawa tujuan darurat ni kalaulah ia akan diisytiharkan ialah bukan untuk mengatasi konflik dari bentuk konflik bersenjata ataupun konflik yang membawa kepada kerosakan harta benda dan sebagainya, tetapi untuk mengatasi satu pandemik. Dan saya pasti bahawa sejak bulan Mac tahun ini kita telah mengalami satu suasana yang sangat-sangat menekan, khususnya dari aspek ekonomi. Ramai telah kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Maka saya bersetuju dan pasti bahawa pendekatan yang akan diambil oleh kerajaan itu pendekatan berhati-hati supaya memastikan bahawa tidak hilang keyakinan kepada ekonomi negara dan tidak hilang keyakinan kepada sasaran saham, tidak hilang keyakinan kepada kebolehan kerajaan untuk mengatasi masalah ini dan mempertingkatkan aktiviti ekonomi. Maknanya ialah apa jua tindakan yang diambil kerajaan, kalaulah darurat itu disiarkan, ia memastikan bahawa perniagaan itu sentiasa berjalan dan memastikan bahawa ekonomi sentiasa bergerak dan tidak tersekat ataupun menimbulkan suasana tidak kepastian yang membuatkan para pelabur melarikan diri daripada bursa saham dan sebagainya.
Okey, Prof. Mungkin rakan saya akan bersama dengan Prof sebentar lagi, tetapi ini berita ataupun visual kalau dapat kita ambil ataupun kita kongsikan bahawa difahamkan ini kenderaan yang membawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilihat memasuki Istana Abdul Aziz Indra Mahkota Kuantan sekitar jam 4.40 petang tadi, di mana Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong terdahulu berangkat tiba di istana sekitar jam 4.30 petang setelah menziarahi makam ayahanda di Pekan Pahang. Difahamkan para media yang berkumpul di luar Istana Abdul Aziz Indra Mahkota Kuantan hanya dibenarkan berada sekitar 100 meter dari pintu istana. Ini visual yang dirakamkan sekitar jam 4.40 petang tadi. Sekarang jam 5, kita masih lagi menunggu pengesahan dan juga perkembangan terkini dari masa ke masa.